Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana 9 Ogos 2020 bersama saya Ismail Anan. Dan saya Laurendra Fiona Berkebaikan. Baik saudara, kita saksikan paparan utama malam ini. Dua kluster baru COVID-19 dikesan di Pulau Pinang dan Putrajaya. 130 kontak rapat disaring, punca jangkitan sedang disiasat. Polis nafi tidak ambil tindakan ke atas premis judi di Sungai Buloh. Individu sebar video fitnah sudah dikenal pasti. Baik, polis menafikan dakwaan seorang pengguna laman sosial kononnya tiada tindakan diambil terhadap kegiatan perjudian dan penjualan rokok seludup oleh warga asing di sekitar Bandar Baru Sungai Buloh. Menyifatkan dakwaan itu sebagai fitnah dan tomahan tidak berasas, Ketua Polis Daerah Sungai Buloh, Superintenden Syafaatun Abu Bakar menegaskan pihaknya telah membuka kertas siasatan berhubung dakwaan itu. Individu terbabit sudah dikenal pasti dan akan dipanggil untuk memberikan keterangan. Semalam tular satu video yang disiarkan secara langsung menerusi laman sosial Facebook Hot Burger Malaysia serta dikongsi akaun Asri Janggut mendakwa pihak berkuasa tidak mengambil tindakan terhadap kes judi serta mendedahkan lokasi perjudian di Bandar Baru Sungai Buloh. Menurut Superintenden Syafaatun, individu terbabit tidak pernah melaporkan kepada polis tentang kewujudan premis berkenaan. Ingin saya menegaskan bahawa pihak polis, khasnya Ibu Pejabat Polis Daerah Sungai Buloh, tidak pernah berkompromi dengan mana-mana sindiket perjudian dan juga sindiket penyeludupan. Seperti mana yang telah didakwa di dalam video yang telah ditularkan oleh penama Facebook Asri Janggut. Pihak polis sentiasa mengambil tindakan tegas dan tindakan itu berterusan untuk membenteras kegiatan perjudian khasnya di kawasan Ibu Pejabat Polis Daerah Sungai Buloh. Selepas pendedahan video berkenaan, polis melakukan 6 serbuan ke atas premis seperti ditularkan dalam Facebook Hot Burger Malaysia. Hasilnya, 5 daripada premis itu kosong, manakala 1 masih beroperasi. Dalam serbuan itu, 2 lelaki Bangladesh ditahan bersama 4 tablet, 1 tablet kawalan utama dan 1 unit modem serta wang tunai berjumlah RM114. Semua laluan keluar masuk ke Kuala Sanglang di Perlis akan ditutup sepenuhnya bermula 8 pagi esok. Manakala penduduk dan orang awam yang pernah mengunjungi kawasan itu bermula 28 Julai lalu diarah menjalani saringan COVID-19. Itu antara perkembangan terbaru di Kuala Sanglang yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bersasar. Pelaksanaan perintah itu melibatkan Kampung Kuala Sanglang dan Kampung Tanah Timbul bermula semalam sehingga 4 September ini. 872 penduduk terlibat juga diminta menjalani ujian saringan COVID-19 serta mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP sedia ada. Ketua Polis Perlis Datuk Surina Saad memberi amaran pihaknya dan Kementerian Kesihatan akan mengambil tindakan terhadap mana-mana individu yang ingkar. Jam 10 malam 8 hari bulan 8 2020 sehingga 4 September kita akan menguatkuasakan TEMCO. Arahan telah dikeluarkan oleh pihak Menteri Besar untuk kita buat TEMCO dengan nasihat daripada pihak KKM lah. So untuk hari semalam semua saringan telah dibuat untuk penduduk Kampung Tanah Timbul seramai lebih kurang 379 orang dan untuk hari ini adalah untuk penduduk Kampung Kuala Sanglang lah. Selepas hari ini kita akan
tutup permanen lah untuk semua lorong-lorong, 3 lorong tikus, 1 di Kampung Tanah Timbul dan 2 di Kuala Sanglang. Saya minta untuk kita tutup permanently untuk laluan lorong-lorong tikus. Dan untuk SJR, kita ada 3 SJR seperti mana yang pemerintah tengok tadi, untuk 2 di Kuala Sanglang dan ada 1 di Tanah Timbul. Okey, yang dibenarkan untuk keluar cuma 1, yang ada dua yang merah tu kan. Itu yang dibenarkan untuk keluar untuk beli barang makanan lah. Yang ada 1 tu kita tak akan benarkan keluar lah daripada kawasan Temco. Polis tidak mengeluarkan sebarang surat membenarkan mana-mana individu keluar masuk kawasan PKPD bersasar. Sebaliknya, surat kebenaran hanya dikeluarkan KKM. Sementara itu, Sekolah Jenis Kebangsaan SJKC Chin Hun menjadi sekolah ketiga di Kuala Sanglang diarah tutup. Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man berkata penutupan sekolah itu adalah selama 2 minggu bermula esok hingga 23 Ogos. Penutupan itu melibatkan 876 murid dan 112 guru. Guru-guru terlibat pula diwajibkan menjalani perintah pengasingan di rumah selama tempoh tersebut. Selain itu, 15 pelajar tingkatan 6 Sekolah Menengah Kebangsaan Said Alwi di Kangar yang tinggal di 2 kampung terlibat, iaitu Kampung Tanah Timbul dan Kampung Kuala Sanglang yang akan menjalani peperiksaan mulai 12 Ogos ini, telah pun disediakan tempat tinggal sementara di sekolah asrama dan tempat tinggal alternatif lain berhampiran. Sehingga semalam, Perlis mencatatkan 30 kes positif COVID-19. Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan Perlis, Roziana Ahmad, tidak menolak kemungkinan lebih banyak sekolah di Sanglang akan ditutup berikutan pelaksanaan PKPD bersasar di daerah itu. Semalam, 2 sekolah iaitu Sekolah Kebangsaan Sanglang dan Sekolah Menengah Kebangsaan Sanglang diarah tutup selama 7 hari bermula esok. Roziana tidak menolak kemungkinan penutupan 2 sekolah itu akan berlarutan selama 2 minggu. Katanya tindakan Jabatan Pendidikan Negeri itu dibuat berdasarkan arahan Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan dan Pejabat Kesihatan Daerah. Ini pula di Kedah, umat Islam diseru melakukan bacaan Yasin dan solat hajat memohon doa kepada Allah agar pandemik COVID-19 yang kembali merekodkan peningkatan di negeri itu dapat dihindarkan. Pengerusi Jawatankuasa Agama, Pendidikan dan Sumber Manusia Negeri Kedah, Datuk Najmi Ahmad, dalam satu kenyataan turut menyeru rakyat negeri itu untuk membiasakan diri dengan kebiasaan baharu bagi memutuskan rantaian COVID-19. Baik, setakat tengah hari tadi, 4,636 individu yang terlibat dengan kluster Siva Gangga telah disaring. Daripada jumlah itu, 45 disahkan positif COVID-19. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan berkata 4,078 individu di Kedah telah disaring. 31 disahkan positif, 4,020 negatif, manakala 27 individu masih menunggu keputusan. Di Perlis pula 390 individu telah disaring. 11 daripadanya positif, manakala 379 lagi masih menunggu keputusan. Sementara di Pulau Pinang, 3 daripada 168 individu yang disaring disahkan positif COVID-19. 85 negatif, manakala baki 80 lagi masih menunggu keputusan. Kementerian Kesihatan turut mengesan 2 kluster baharu COVID-19 dikenali sebagai kluster Kurau dan kluster Meranti. Bagi kluster Kurau di Perak, 2 kes disahkan positif. Kes pertama iaitu kes ke-9,050 dilaporkan pada 7 Ogos lalu, manakala kes kedua disahkan positif 2 hari kemudian. Kes kedua iaitu kes ke-9,082 merupakan abang ipar kepada kes pertama. Dia disahkan positif setelah aktiviti pengesanan kes secara aktif dan saringan kontak rapat dilakukan. 5 ahli keluarganya yang menetap di Pulau Pinang turut disaring dan disahkan negatif. Turut disaring 115 kontak rapat. Daripada jumlah itu, 106 disahkan negatif manakala 9 lagi masih menunggu keputusan. Pengesanan kes secara aktif dan saringan kontak rapat masih diteruskan.
Kluster meranti di Putrajaya pula dikesan apabila kes ke-9083 iaitu seorang petugas kesihatan dikesan positif wabak itu pada 8 Ogos. Dia mempunyai kontak kepada kes ke-8968 positif COVID-19 yang dikesan hasil saringan pra-pembedahan pada 31 Julai lalu. Setelah disiasat, kes ke-8968 mempunyai sejarah mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan. Baik, 13 kes baru COVID-19 dilaporkan hari ini. 9 daripadanya merupakan kes import, manakala bakinya kes penularan tempatan. 9 kes pulih manakala tiada pertambahan kes kematian. Muat turun aplikasi MySejahtera untuk pantau kesihatan diri atau sekadar mahu dapatkan RM50 kredit di penjana. Laporannya seketika nanti. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Mula dari bawah, ramai orang makan nasi tapi tak pernah pergi sawah. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Dulu orang kami kais pagi makan pagi, sekarang Bikin sampai jadi dengan internet tanpa had dan panggilan tanpa had. Nikmati semuanya dengan Prabaya Hotlink tanpa had serba baharu. Bersua kembali. Lebih 9.4 juta pengguna berdaftar telah memuat turun aplikasi MySejahtera. Persoalannya, adakah aplikasi itu benar-benar digunakan atas kesedaran untuk memantau kesihatan kendiri? Ataupun ia sekadar untuk mendapatkan RM50 kredit e-penjana selepas ia dimuat turun? Wartawan Faris Izzat Syarudin melaporkan. Tinjauan saya hari ini ialah di sekitar kawasan Bangsa kerana di sini banyak premis perniagaan seperti restoran, kedai makan dan sebagainya. Jadi pemerhatian awal saya mendapati kebanyakan orang ramai yang datang ke sini dan nak masuk ke dalam premis-premis ini menggunakan aplikasi MySejahtera. Hanya sebilangan kecil sahaja yang mendaftar ataupun mengisi maklumat peribadi secara bertulis menggunakan pen ataupun pensel. Sebagai perbandingan, daripada 10 pelanggan yang masuk ke satu-satu premis, hanya 2 atau 3 sahaja yang mengisi maklumat secara bertulis. Selebihnya menggunakan aplikasi MySejahtera. Orang ramai yang saya temui memberitahu mereka menggunakan aplikasi tersebut kerana bimbang berlaku jangkitan melalui sentuhan pen atau pensel yang digunakan untuk mengisi maklumat diri secara bertulis. Kalau nak tulis, kita akan pegang pen tersebut dan kita tidak tahu. Mungkin ramai orang ada pergi kepada tempat-tempat lain dan kemungkinan bila kita pegang yang tu, kita tak sanitize kita punya tangan. So kemungkinan kita tidak tahu ada tak COVID tu menyerebak. So kalau kita guna aplikasi tersebut, lebih senang dan lebih mudah. Kebanyakan yang saya temui memaklumkan mereka telah memuat turun aplikasi MySejahtera sejak ia dilancarkan April lalu. Namun, ada juga yang mula memuat turunnya selepas kerajaan mengumumkan pemberian e-penjana sebanyak RM50 ke dalam akaun e-dompet. Saya guna MySejahtera, my information's already in there. So lagi senang kalau nak guna. Tapi kalau tulis, then it will be quite messy and complicated for people to call me if anything happens. Okay, one is to see the rating, the COVID cases, and second is let's say if I go to Watson and I need to scan, that's the most convenient. I found that to scan at shopping malls and stuff like that lah. Pengusaha restoran Jayaram James memberitahu kebanyakan pelanggannya menggunakan aplikasi MySejahtera untuk mendaftar masuk berbanding mengisi maklumat secara bertulis. Yang datang semua pakai itu MySejahtera juga. Yang banyak sikit dia orang pakai itu temperature sendiri dia tulis. Yang lain semua dia sudah ada apps. Yang majority lah, maybe 85 to 90%.
MySejahtera. Kesimpulannya, semakin ramai yang menggunakan aplikasi MySejahtera. Lebih-lebih lagi sejak e-Penjana diumumkan, bilangan pengguna yang berdaftar meningkat lebih daripada 2 juta kepada 9.4 juta. Faris Izzat Syahrudin, Berita RTM. Selepas pemakaiannya diwajibkan di tempat awam yang sesak atau ketika menaiki pengangkutan awam, pelitup separuh muka kini menjadi barangan keperluan penting. Wartawan Syamira Sufri melakukan tinjauan ke premis perniagaan sekitar ibu negara bagi mendapatkan kepastian sama ada terdapat peniaga yang ambil kesempatan menaikkan harga pelitup separuh muka yang mendapat permintaan tinggi sekarang. Saksikan laporannya. Berdasarkan tinjauan RTM, kebanyakan kedai dan premis perniagaan menjual pelitup separuh muka tidak melebihi harga maksimum ditetapkan iaitu RM1.50 seunit. Malah ada peniaga yang meletakkan harga jauh lebih rendah iaitu RM1 bagi setiap keping item berkenaan selain turut membuat promosi bagi jualan pelitup separuh muka. Kita ikut harga kerajaan lah yang ditetapkan RM1.50 satu piece. Okey, mulai 15 Ogos kita akan ikut RM1.20 satu piece. Tetapi kalau kita cuba naikkan harga, nanti akan dikenakan denda lah sebanyak RM100,000. Buat masa sekarang kita memang takkan jual untuk satu pieces, tapi kita jual dalam satu pack ada 10 pieces. So dalam satu pieces tu jatuh RM1.20. So kira kalau beli sepaket tu RM12. Sebelum ni harga dia RM15, tapi sejak pelaksanaan PKP ni kita turunkan harga. Bagi pengguna pula, mereka mengakui tiada premis yang mengenakan harga tinggi untuk pelitup separuh muka, malah harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan sebelum Perintah Kawalan Pergerakan. Satu kotak tu RM28. So sebelum ni harga dia memang dalam 40 lebih macam tu lah. So bagi saya, walaupun kerajaan mewajibkan, bagi saya tak ada masalah lah, tak ada isu. So maknanya harga yang sekarang dengan dulu tu, saya rasa sekarang orang boleh beli. Setakat ni saya tengok okey lagi lah sebab diorang banyaklah buat promotion kan. Macam ada 3 ply punya 50 pieces RM20. So kalau ada yang promotion macam tu, kita tengok kualiti pun elok, so kita belilah. Jika masih terdapat peniaga atau pemborong yang cuba menaikkan harga pelitup separuh muka tanpa alasan munasabah, hak pengguna tetap dilindungi menerusi beberapa akta seperti Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Dalam akta ini, mana-mana pihak yang melakukan kesalahan dengan membuat keuntungan tinggi yang tidak munasabah, mereka boleh dikenakan denda RM100,000 atau 3 tahun penjara atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Syamira Sufri, Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rantau negara diramalkan menerima kurang kelembapan dalam tempoh beberapa hari yang akan datang. Hal ini adalah berikutan kelembapan yang lebih tertumpu pada ribut tropika Jangmi yang kini sedang bergerak menjauhi rantau negara. Dan pada ketika ini, rantau negara kini menerima pengaruh angin daripada arah tenggara dan juga barat daya dengan kelajuan yang sederhana kencang, iaitu sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh itu, jabatan kami tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan lap gelora buat masa ini. Namun demikian, keadaan angin adalah agak lemah dan turut terdapat penumpuan angin di sekitar negeri Sarawak pada hari ini. Keadaan ini boleh menyebabkan keadaan cuaca yang agak lembap di kawasan berkenaan. Untuk paparan yang lebih terperinci, kita terus kepada paparan imej kemerada yang mana dapat kita perhatikan kebanyakan kawasan di semenanjung Malaysia kini berada dalam keadaan yang baik dan tiada hujan, kecuali sedikit hujan yang kini sedang berlaku melibatkan negeri Kelantan. Keadaan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang 1 atau 2 jam sahaja lagi. Manakala bagi Sabah dan Sarawak pula, hujan berserta ribut petir kini masih lagi berlaku melibatkan hampir keseluruhan bahagian di negeri Sarawak. Keadaan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk malam ini. Sekarang
sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Syazwani Yahya. Assalamualaikum. ribu nelayan di seluruh negara kini boleh nikmati caruman perkesa. Perinciannya seketika nanti. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Lebih 40,000 nelayan kini dibenar mencarum dalam skim Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Dan caruman di bawah skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri SKSPS itu menggantikan caruman insurans nelayan kelompok Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, cadangan caruman adalah RM157.20 setahun bagi semua nelayan berdaftar dengan LKIM dan layak menerima allowance sara hidup nelayan. Untuk peringkat permulaan, potongan bermula 15 Ogos ini melibatkan sejumlah 3,879 nelayan di seluruh negara. Kini mereka boleh mendapat perlindungan nyawa, kemalangan dan sebagainya. Seperti pelindungan dalam sektor lain yang dibuat oleh Perkeso. Jadi kita harapkan agar semua nelayan sama ada yang menerima caruman, menerima allowance sara hidup ataupun tidak akan membuat caruman kepada Perkeso secara sendiri. Kerana ini akan memberi manfaat kepada mereka dan keluarga mereka dalam masa kesusahan. Beliau merasmikan mini karnival industri makanan Bukit Gantang di Taiping. Harga minyak sawit negara pada paras RM2,800 satu tan ketika ini memberi peluang kepada pihak industri dan penanam sawit memperoleh pendapatan hasil penjualan buah sawit yang lebih tinggi. Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali berkata, prestasi ekspor minyak sawit mencatatkan peningkatan 6% dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Ia menyumbang nilai ekspor RM22.57 bilion. Pelaksanaan amalan pertanian baik melalui pensijilan minyak sawit mampan Malaysia MSPO juga memainkan peranan dalam mencapai pencapaian tersebut. Beliau menyempurnakan program Jom MSPO Johor di Muar. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah sekali lagi menegaskan pihak kementerian tidak bercadang untuk menyekat kebebasan pengamal dan aktivis industri kreatif media baharu dalam menghasilkan karya bermutu. Bagaimanapun, mereka dituntut supaya mengamalkan peraturan kendiri agar kandungan yang dihasilkan tidak menyentuh sensitiviti rakyat.
kita harus ingat bahawa dunia filem dan dunia teknologi berkembang begitu luas. Undang-undang tak mungkin dapat mengejar perkembangan teknologi. Jadi sebab itu, kalau saudara lihat, kita sekarang bukan hanya kempen anti berita palsu, tapi kita kata kempen bercerita yang benar. Sebab itu semua adalah self-regulatory. KKMM sedang dalam proses meminda Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981 Akta 244 sesuai dengan keadaan semasa. Beliau sebelum itu merasmikan bengkel kemahiran YouTube dan komuniti sinema 2020 Zon Selatan di Iskandar Malaysia Studios Iskandar Puteri. Terbang tinggi menuju kejayaan. Itu moto yang dipegang bekas peniaga burger dan penggoreng mi Nadia Abdullah dan suaminya Mazrul Hisham Muhammad dalam menghasilkan produk penjagaan wajah bermutu. Berusia 26 tahun, Nadia melahirkan produk pertamanya, Birdnest Essence by PNA awal tahun lalu dan mencipta fenomena tersendiri dengan jualan melebihi 140 juta ringgit dalam tempoh tidak sampai 2 tahun. Selami kisah kejayaan usahawan muda ini bersama rakan wartawan Nurul Husna Bukhari. Tiada siapa yang menyangka anak muda kelahiran pokok Sena Kedah ini mampu bergelar jutawan dalam tempoh tidak sampai 2 tahun. Namun yang paling menginspirasi, beliau sebelum ini pernah mengalami kesulitan sehingga terpaksa bergolok gadai demi meneruskan kehidupan. Sebab pun ada, sedih, happy, gembira sebab daripada nothing to everything lah. Mereka pun ada yang daripada kosong. Kita dulu sebab saya sendiri pun berasal daripada orang yang susah kan. Jadi banyaklah orang yang berjaya berubah kehidupan. Ada yang dulu sampai makan pun nak kena catu, tapi sekarang ni alhamdulillah semua cukup dengan hasil daripada Birdnest Essence, daripada Birdnest kita lah yang hanya merupakan meniaga online je. Yang paling suka tu masa kami sebelum buat Birdnest Essence ni lah. Kami dua ni masing-masing berniaga kecil-kecil je. Saya jual burger, dia masak dekat kedai makan je. Goreng mi je. Lepas tu lah kami baru sikit naik. Dulu kereta pun nak kena tarik. Kalau orang tak boleh banyak kereta dalam sebulan, 2-3 bulan, tapi kami setahun tak boleh banyak kereta. Yang masa tu kereta hanya Myvi walaupun 500 lebih, tapi tetap tak boleh bayar 5 bulan. 12 bulan. Sebab memang masa tu hidup struggle. Anak pula setahun seorang, kecil-kecil kan. Jadi dengan pendapatan yang saya meniaga goreng mi je sehari, dia pula meniaga burger. Jadi memang benda tu tak support lah kita kan. Kejayaan Birdnest Essence, siram pertama berasaskan pati sarang burung walit. Nadia dan suami kini mengorak langkah dengan pelancaran produk kedua mereka, pencuci wajah Birdnest Facial Radiance semalam. Sebelum ni kita dah ada produk yang pertama dan selama setahun lebih lah. Dan yang ni untuk yang kedua ni kita nak buat launching produk kedua, iaitu cleanser kita yang berasaskan sarang burung walit jugalah. Okey, cleanser ni dia 2-in-1, dia boleh jadi makeup remover juga. Meluahkan rasa syukur, menurut Nadia perniagaan ini tidak hanya merubah nasib keluarganya, namun ia turut membantu peniaga kecil terutama suri rumah sehingga memperolehi pendapatan melebihi 6 angka. Perkara itu dikongsikan wakil penjual Siti Zurliana Zaman yang berjaya memperolehi jualan 8.6 juta ringgit hanya dalam tempoh 2 bulan. Actually, rahsia Yana sebenarnya kita kena kuatkan dari segi mindset kita, mental, and then kita kena betulkan niat kita lah. And then bila kita lakukan sesuatu tu, make sure kita bukan buat untuk diri sendiri. Kita beri manfaat kepada orang lain. Bila kita beri manfaat kepada orang lain, insya-Allah manfaat itu pun akan datang kepada kita. So dari Yana zero, Yana slowly growkan Yana punya team. So sekarang anak-anak team Yana alhamdulillah lebih 4,000 orang. Mahu melahirkan lebih ramai usahawan berjaya menerusi PNA Legasi Senyap Berhad, Nadia dan Hisham kini membuka lebih peluang dan ruang buat orang ramai untuk menyertai perniagaan mereka dengan modal serendah RM75. Laporan Nurul Husna Bukhari, Berita RTM.
Menginjak tahun ke-53 penubuhannya, ASEAN kini boleh dianggap sebagai sebuah organisasi yang matang dan efektif. Jika 20 tahun lepas, separuh daripada penduduk rantau ini berada di bawah taraf kemiskinan, tetapi kini jumlah itu hanya tinggal 10% hingga 12% sahaja. Malah ASEAN pesat membangun dan kini merupakan penyumbang keluaran dalam negara kasar KDNK ketiga terbesar di Asia. Menurut penganalisis politik Azmi Hassan, meski idea penubuhannya tercetus atas dasar keselamatan berikutan pengaruh komunis pada era 60-an, ASEAN kini meliputi kerjasama serantau dalam bidang ekonomi, politik dan sosio budaya. Saya katakan sekarang ini ASEAN mempunyai 3 tonggak utama, iaitu tonggak ekonomi, tonggak politik dan keselamatan dan juga tonggak sosial budaya. Jadi ASEAN jika ditubuhkan 53 tahun lepas hanya dari segi faktor keselamatan, tetapi hari ini ketiga-tiga tonggak ini memainkan peranan ASEAN sebagai kayu pengimbang bukan sahaja di bahagian Asia Tenggara tetapi juga di Asia Pasifik dan juga seluruh dunia. Jelas beliau lagi, gagasan ASEAN kini berada pada satu landasan baharu susulan pandemik COVID-19 yang memerlukan pendekatan holistik dalam menangani isu berkaitan bekalan makanan dan pergerakan rentas sempadan. Negara-negara ASEAN lain seperti Singapura, Vietnam dan juga Brunei, bagaimana jalan komunikasi iaitu apa yang dikatakan travel bubble ini boleh dijalankan di antara rakyat di antara negara-negara seperti Malaysia, Brunei, Singapura dan Vietnam supaya memudahkan urusan perniagaan dan juga untuk merancangkan ekonomi. Jadi pada sidang kemuncak ASEAN Campur 3 yang berlangsung secara maya April lalu, persetujuan dicapai antara anggota ASEAN bersama negara China, Jepun dan Korea Selatan dalam berkongsi sebarang penemuan rawatan COVID-19 pada masa akan datang. Cadangan mewujudkan portal khas bagi membantu rakyat Malaysia yang hilang pekerjaan di luar negara berikutan pandemik COVID-19 adalah wajar dan perlu dilakukan segera. Ini bagi menangani lambakan bilangan rakyat negara ini yang menganggur selepas mereka pulang kelak. Menurut Pengarah Eksekutif Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF, Datuk Samsudin Bardan, inisiatif tersebut turut dapat membantu majikan-majikan negara ini mendapatkan hikmat tenaga mahir. Dapat memadankan pencari kerja yang telah kehilangan pekerjaan itu dan juga majikan-majikan yang memerlukan pekerja-pekerja baru, dan ini akan dapat sebenarnya membantu mereka-mereka mendapatkan pekerjaan dengan segera. Bagi Presiden Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia UNI MLC, Datuk Muhammad Syafiee, beliau menggesa agar rakyat yang terlibat mendaftar segera apabila portal tersebut sudah dibangunkan. Ia bagi membantu pihak kerajaan mengesan jumlah sebenar individu yang telah hilang pekerjaan. Kurangnya kita dapat tahu apabila kita hilang pekerjaan, Kementerian Sumber Manusia akan mendapat tahu jumlah pekerja yang telah hilang, dan saya yakin dan percaya kepada Kementerian Sumber Manusia mereka akan membantu pekerja-pekerja yang telah hilang pekerjaan. Pelitup separuh muka diwajibkan berkuat kuasa 1 Ogos 2020. Pemakaian pelitup separuh muka diwajibkan di tempat awam dan sesak semasa menggunakan pengangkutan awam seperti bas, taksi, LRT, KTM, kenderaan e-hailing. Juga semasa berada di tempat awam seperti pasar awam, pasar tani, pasar malam, pasar raya, tempat tumpuan pelancong dan panggung wayang. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka semasa menggunakan kenderaan persendirian. Kanak-kanak berusia 2 tahun ke bawah dan kanak-kanak juga tidak digalakkan dibawa ke tempat awam yang sesak. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka ketika melakukan aktiviti fizikal serta semasa bersenam atau beriadah.
Baik, sebagai usaha memperkasa pembangunan industri kreatif negara, satu pasukan petugas khas industri berkenaan bakal ditubuhkan. Ia akan memantau industri kreatif secara keseluruhan, melibatkan kandungan tradisional dan moden bagi tujuan penambahbaikan. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah, industri kreatif negara perlu dirancangkan lagi untuk menjadikannya produk kebangsaan yang boleh diketengahkan ke peringkat antarabangsa. Harus menuju pengantarabangsaan, kandungan-kandungan tempatan dan juga mengeluarkan. Jadi kalau Johor misal kata berminat untuk ada projek-projek tertentu untuk dibesarkan lagi, Datuk, kita sedialah melalui FINA. Beliau ditemui selepas mengadakan lawatan ke Yayasan Warisan Johor di Johor Bahru. Datuk Saifuddin turut menyarankan supaya kerajaan antara kerajaan persekutuan dan negeri dipertingkat bagi merancangkan industri berkenaan. Pantai Selangor mempunyai keasyikan yang mempersonakan. Selain terkenal dengan makanan laut yang segar dan lazat, ia juga antara lokasi terkenal buat pengunjung, khususnya pelancong dalam negara yang gemar, menjadikan ia antara destinasi yang ideal. Baik, kita ikuti perkongsian pengalaman Nurhila Razali ketika berada di sana. Antara tempat-tempat menarik pelancongan bagi domestik adalah di Kuala Selangor, iaitu Sky Mirror. Sky Mirror ini adalah dua sahaja di dunia, iaitu satu di Brazil dan satu lagi di Selangor di Malaysia ini. Okey, Sky Mirror ini juga berkeluasan sebesar 50 padang bola sepak. Tidak ramai yang tahu Sky Mirror terdapat di Selangor, iaitu tidak jauh dari pantai Kuala Selangor. Sky Mirror sangat istimewa kerana keunikan bertem pasirnya atau dikenali sebagai Pulau Misteri di Selat Melaka. Ia bukanlah pulau biasa kerana kualiti reflektifnya yang menjadikan tempat ini sangat terkenal dan sekaligus menjadi tumpuan ramai pelancong. Selain ke Sky Mirror, pelancong juga boleh melakukan aktiviti lain seperti eagle feeding, melihat matahari terbenam dan keindahan fenomena phytoplankton yang mengeluarkan cahaya biru terang atau dikenali sebagai blue tears. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Melawati, Juwairiyah Zulkifli, pelbagai strategi lain turut dirangka bagi menggalakkan pelancongan domestik di Selangor serta mampu meningkat sehingga 30% dalam tempoh 6 bulan ke setahun sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Daerah Kuala Selangor menawarkan pelbagai kawasan pelancongan yang menarik khususnya untuk ekoturism. Jadi selain kita ada Sky Mirror di Pekan Lama Kuala Selangor, kita juga ada Taman Alam Kuala Selangor dan selain yang popular adalah klip-klip di Kampung Kuantan. Jadi saya menggalakkan dan menyeru seluruh rakyat Malaysia kita boleh melancong dan datang ke daerah Kuala Selangor ini kerana kita tawarkan pelbagai tempat-tempat yang menarik khususnya untuk nature dan juga pelancongan alami di sini. Malaysia kaya dengan pelbagai khazanah dan juga warisan produk pelancongan serta pelbagai lokasi menarik yang boleh kita lawati dan dikunjungi. Walaupun dalam musim PKP, bagi sama-sama meningkatkan kembali ekonomi pelancongan negara dan sama-sama membantu penggiat industri pelancongan domestik. Nurhila Razali, Berita RTM. Baik, Hari Orang Asal Sedunia disambut pada 9 Ogos setiap tahun oleh Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bagi meraihkan keunikan budaya, identiti dan sistem kehidupan kaum pribumi seluruh dunia. Bertemakan orang asal mendepani cabaran COVID-19 merujuk kepada cara, ketahanan dan kekuatan masyarakat pribumi dalam menghadapi wabak ini. Di Malaysia sendiri, tahun ini komuniti orang asli meraihkan Hari Orang Asal bertemakan kanak-kanak orang asal. Ahli Dewan Negara Senator Datuk Isa Abdul Hamid berkata komuniti eksotik dan unik ini wajar diberikan perhatian, bukan sekadar dijadikan sebagai artifak muzium yang hidup dalam masyarakat. Apa yang penting bagi masyarakat orang asli mendepani cabaran ini adalah pentingnya berani mendepani perubahan. Kita mesti menekankan pentingnya pendidikan, pembangunan sosioekonomi, peningkatan seni dan pengekalan seni dan budaya supaya masyarakat kita terus bersaing. Ya, kita perlu faham bahawa cabaran masa depan yang besar dengan kita melihat sekarang ancaman COVID
juga telah menyedarkan kepada masyarakat kita betapa berani dan kesungguhan kita untuk bersama-sama bersaing dalam arus perdana yang sekian mencabar ini. Menurutnya lagi, di Malaysia terdapat lebih 200,000 orang asli yang terdiri daripada 3 kumpulan dibahagikan kepada 18 etnik tinggal di 854 buah kampung seluruh negara. Ada beranggapan orang asli merupakan golongan terpinggir dan ketinggalan daripada kemajuan masyarakat luar yang lebih moden dan serba canggih. Tetapi realitinya tidak kurang masyarakat dalam komuniti ini yang berjaya menempa nama dalam pelbagai bidang, termasuk bidang keusahawanan dan koperasi, sektor profesional, malah ada yang berjaya dalam bidang sukan dan politik. Komuniti orang asli di Malaysia kini menjadi semakin menikmati kualiti hidup yang baik di mana kerajaan sentiasa memperkasakan taraf pembangunan pendidikan dan sosioekonomi orang asli. Selamat Hari Orang Asal Sedunia. Kemarahan penduduk Lubnan terhadap tragedi letupan bahan amonium nitrat di Pelabuhan Beirut Selasa lalu tidak dibendung lagi. Letakan jawatan beberapa pemimpin kerajaan tidak memberi kesan menyaksikan proses berterusan. Protes anti kerajaan bertambah buruk selepas serangan dilakukan ke atas beberapa kementerian. Setakat ini, tragedi telah meragut 158 nyawa dan mencederakan 6,000 yang lain. Di sebalik pandemik COVID-19 yang masih belum reda dan melanda, malah memberi kesan kepada ekonomi dunia, tetapi jutawan di Thailand seolah tidak terkesan dengan situasi ini. Salah seorang jutawan bergelar usahawan dikenali Yot membelanjakan $872,000 untuk memiliki sebuah kereta sport mewah Lamborghini. Cendera ini digunakan Yot untuk beriadah bersama-sama rakan jutawan lain. Walaupun ketika ini China menerima tekanan dari Amerika Syarikat, namun ia tidak menghalang mereka untuk meneruskan perlumbaan inovasi penggunaan teknologi terkini. Terbaru, teksi tanpa pemandu atau robotaksi telah mula menjalani ujian atau pilot project dalam memastikan kelancaran sistem sebelum diguna pakai sepenuhnya. Ini merupakan kerjasama kuat di antara pemain industri teknologi terbesar China termasuk Baidu, Alibaba AutoX dan Didi Chuxing. Satu usaha untuk memberi tekanan teknologi kepada Amerika Syarikat. Baik, bagi pencinta alam sekitar, ini merupakan visual atau pemandangan yang menyedihkan. Seekor ikan paus sperm sepanjang 15 meter akhirnya mati terdampar di pantai Santa Clara di Mar. Dipercayai ikan paus ini tersesat dan terperangkap di pantai ini. Pelbagai pihak cuba untuk menyelamatkan, namun akhirnya menemui kegagalan apabila ia disahkan mati. Baik, seterusnya untuk perkembangan sukan, sahabat penyampai kita sudah bersedia dengan laporannya. Ya, Ifah, silakan Ifah. Dua atlet muda AGCT disasar layak ke Tamasya Olimpik 2024. Gagal pusingan 16 Liga Juara-Juara, Juventus lantik pengendali baru. Baik, terima kasih Ismail dan juga Fiona. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita sukan kita mulakan dengan perkembangan basikal. Bekas pelumba basikal negara era 90-an, Nur Effendi Rosli optimis kedua-dua atlet muda iaitu Nordina Safia dan Tengku Alif Haris mampu menduduki di tahap yang tertinggi terutamanya peringkat Olimpik. Kedua-dua atlet tersebut mewakili pasukan baru iaitu Mountain Bike Ayam Gepuk Pak Gembus Cycling AGCT yang menaja mereka serta mengikat kontrak selama 2 tahun. Menurut Effendi yang juga jurulatih bagi pasukan tersebut, beliau masih lagi mencari 3 atau 4 lagi atlet berbasikal yang berkemungkinan dinilai pada sukma tahun hadapan untuk diserap ke dalam pasukan itu. Jadi saya terpanggil, anak saya pula dan saya anak-anak buah saya betul jurulatih untuk tim sukma, terpanggil untuk memperkenalkan mountain bike. Target saya adalah Sukan Olimpik 2024 di Perancis.
sebab anak saya baru umur 21, rider-rider saya banyak dalam umur lingkungan dalam 20-an. Saya ada rider-rider kuat, kemungkinan lepas ni kita akan tambah lagi pelumba kita. Sementara itu, pelumba mountain bike yang menduduki ranking nombor 1 di Malaysia, Nordina Safia yang sebelum ini meraih tempat ke-7 di Kejohanan ASEAN Continental di Thailand Februari lalu, mahukan latihan intensif dan kejohanan di luar negara untuk meletakkan dirinya setanding dengan pelumba-pelumba mountain bike dunia. Sebab kebanyakan negara-negara di Asia semua compete untuk mendapat poin untuk melayakkan diri mereka di Olimpik, dan saya juga masa perlumbaan itu saya dapat nombor 7. Bagi saya itu pencapaian yang bagi saya tertinggi sebab saya berlumba dengan pelumba-pelumba dari Thailand, daripada Jepun, Filipin, mereka semua kuat. Jadi bagi saya dapat menimba banyak ilmu daripada situ. Pelumba Moto2 negara Hafiz Shahrin Abdullah berpeluang cerah meraih kedudukan podium pada perlumbaan di Lita Brno, Republik Czech. Ia selepas penunggang pasukan Operbank Aspal Team itu cemerlang pada sesi kelayakan dan akan memulakan perlumbaan di petak keempat. Menurut penunggang berusia 26 tahun itu, percaturan bersama pasukan untuk mengubah suai jentera speed up di tunggangnya membuahkan hasil dan membantunya menyelah. Race day kita cuba yang terbaik, kerana race pace saya memang orang kata lebih kurang dengan semua rider, so saya harap tak ada apa-apa mistake yang lakukan pada esok, and just focus and we do our best. If top 5 if our target, and if can finish on the podium is our bonus. Kali terakhir Hafiz Shahrin menamatkan perlumbaan di kedudukan podium adalah semasa perlumbaan di Litar Jepun pada tahun 2017 ketika mewakili pasukan Petronas Race Line. Perlumbaan dijadualkan berlangsung lewat petang tadi dipimpin pelumba pasukan Tenor American Racing Joe Roberts. Sementara itu, pelumba Moto2 pasukan 1XOXT KKR SAG Team Kasma Daniel Kasmayudin berkata masalah pada bahagian depan jentera K-Lex di tunggangnya sebagai punca gagal mencatatkan masa lebih baik. Dia yang memulakan perlumbaan di petak ke-30 hari ini menjelaskan pihaknya mengalami kesukaran untuk mendapat pelarasan terbaik mengatasi masalah roda hadapan yang tidak stabil. Pelumba berusia 20 tahun itu turut mendapatkan tunjuk ajar rakan senegara Hafiz Shahrin bagi membantunya membiasakan diri dengan Lita Brno yang diakuinya satu litar yang mencabar. Kasma Daniel juga berharap pasukannya dapat mencari pelarasan terbaik pada sesi warm-up sebelum perlumbaan sebenar. Menjelang saingan Liga Malaysia yang akan bersambung semula 26 Ogos ini, Selangor merekodkan kemenangan kedua pada perlawanan bola sepak profesional menewaskan pasukan dari Liga Perdana UKMFC 3-0. Pengendali Selangor B. Satya Naden menaraikan beberapa pemain utama seperti Brandon Gunn, Syahmi Safari dan Sandro De Silva. Berjersi serba hitam, Selangor berjaya memperoleh gol pembukaan pada minit ke-45. Sandro De Silva hasil umpanan Bajram Nabihi. Wan Zak Haikal dan Sean Selvaraj turut berjaya mencetak gol pada babak kedua. Perlawanan yang berlangsung mengikut SOP ketat dengan menyaksikan pelbagai langkah pencegahan wabak COVID-19 diamalkan. Antaranya tiada lagi amalan bersalam sebelum perlawanan, penjarakan fizikal antara pemain dan pegawai di bangku simpanan, kewajipan pemakaian topeng muka, saringan serta perlawanan berlangsung dalam keadaan tertutup dan terkawal. Skuad Red Giants akan ke Stadium Paroi untuk berhadapan Negeri Sembilan bagi perlawanan persahabatan ketiga. Keputusan perlawanan persahabatan lain, Melaka United tewaskan PDRM 3-0, PJ City menang 1-0 ke atas Selangor 2, Perak menewaskan Kuala Lumpur 2-1 dan Perak 2 menewaskan Kedah 2-1. Atlet profesional e-sukan Afiq Abdul Aziz menyambut baik cadangan Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia MESF untuk mewujudkan sistem pelesenan buat jurulatih. Menurutnya, sistem pelesenan itu dapat mengangkat bidang itu ke arah lebih profesional. Ini ditambah dengan situasi semasa yang menyaksikan industri e-sukan di Malaysia sudah mula mencapai nilai jutaan ringgit.
Afiq yang kini bernaung di bawah EVOS VIP telah berkecimpung dalam dunia e-sukan sejak 3 tahun lalu melihat perlesenan dapat meningkatkan nilai sesuatu pemain. Ia secara tidak langsung dapat menjamin pendapatan setimpal dengan pengalaman mereka. Memang akan nilai dia akan tinggi lah. Mungkin kalau sebelum ni kita kalau coach main ambil je, kita tak ada lesen, kita boleh bayar berapa saja ke dia. Tapi bila dah ada lesen ni, kita memang dah tahu dia memang dah ada pengalaman yang cukup. So mungkin management boleh bayar dia tinggi macam tu lah. Kebanyakan jurulatih e-sukan tidak bertauliah kerana tidak memiliki asas dalam kejurulatihan menyukarkan mereka menerima bayaran tinggi. Ia tidak selari dengan pendapatan yang dijana industri dalam 2 tahun kebelakangan ini iaitu kira-kira 560 juta ringgit. Permainan mobile mendominasi berbanding komputer peribadi dengan 2 permainan Mobile Legend Bang Bang dan PUBG Mobile berada di carta teratas. Ia masing-masing merekodkan nilai 83 dan 67 juta ringgit. Dalam pada itu, MotoGP mengesahkan kes pertama COVID-19 yang dikesan di paddock Litar Grand Prix Czech di Brno. Individu dijangkiti pandemik berkenaan merupakan salah seorang kaki tangan promotor kejuaraan dunia Dorna Sports. Bagaimanapun, kesnya dikelaskan sebagai asimptomatik atau tidak menunjukkan sebarang gejala. Dalam satu kenyataan, MotoGP menjelaskan lebih 5,500 ujian dijalankan ke atas petugas Litar sebelum kehadiran mereka ke GP Spanyol, Andalusia dan Czech. Keputusan ujian mendapati hanya seorang sahaja disahkan positif. Saringan itu dibuat menjelang GP Austria dijadual pada 16 Ogos. Dia kini menjalani tempoh pengasingan di sebuah hotel. Menurut penganjur, sebagai langkah berjaga-jaga, kejuaraan bertindak membuat ujian terhadap semua kontak rapat individu berkenaan dan kesemuanya didapati negatif. Bekas bintang Itali dan Juventus Andrea Pirlo dilantik menjadi ketua jurulatih UV baharu. Keputusan dibuat hanya beberapa jam selepas pengendali terdahulu Maurizio Sarri dipecat. Sarri 61 tahun meninggalkan kelab itu selepas satu musim, sehari selepas kelab gergasi Itali itu tersingkir daripada perlawanan 16 terakhir Liga Juara-Juara ditewaskan kelab Perancis Lyon. Pirlo yang berusia 41 tahun tanpa berbekalkan pengalaman peringkat atasan mengendali pasukan mengambil alih barisan skuad bawah 23 tahun B23 dengan kontrak selama 2 tahun. Kelab itu dalam satu kenyataan berkata pemilihan itu dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap Pirlo yang berupaya memimpin menerusi debutnya di bangku simpanan skuad pakar dan berbakat untuk mengejar kejayaan seterusnya. Malah menurut UV, ia menyaksikan permulaan babak baharu kerjaya bola sepak Pirlo yang disifatkan daripada maestro kepada mister. Pelantikan itu merupakan pilihan berani dibuat Presiden Kelab Andrea Agnelli. Beberapa bekas bintang lain juga telah menjadi pengendali pasukan seperti Zinedine Zidane, Frank Lampard dan Gennaro Gattuso. Namun Pirlo berbuat demikian tanpa sebarang pengalaman yang nyata. Liga Juara-Juara UEFA, aksi di Stadium Nou Camp menyaksikan Barcelona berjaya menundukkan Napoli. Namun pasukan itu perlu berusaha lebih keras jika mahu mengatasi Bayern Munich pada suku akhir. Jaringan Barcelona mula dibuka Clement Langley seawal minit ke-10. Ia disusuli jaringan solo Messi 13 minit kemudian sebelum Luis Suarez menyempurnakan jaringan penalti. Hanya dalam tempoh babak pertama, Barca berjaya mendahului 3-0. Pada masa sama, Napoli tidak patah semangat apabila Lorenzo Insigne cuba memberi harapan dengan menjaringkan 1 gol sebelum rehat. Namun, harapan mereka hanya berakhir di situ apabila tiada sebarang jaringan susulan dihasilkan pada babak seterusnya. Kemenangan ke atas Napoli meredakan sedikit tekanan ke atas Barca dan pengendalinya, tetapi ujian lebih besar menanti di suku akhir bertemu Bayern yang mengatasi Chelsea dengan agregat 7-1. Baik, laporan itu tadi mengakhiri berita sukan pada malam ini. Untuk segmen seterusnya, saya serahkan kembali kepada Ismail dan juga Fiona. Silakan.
Personaliti YouTube Perancis Leo Urban nekat memanjat bangunan hotel 31 tingkat dengan ketinggian 116 meter tanpa menggunakan sebarang alat bantuan keselamatan di bandaraya Barcelona. Menurut akhbar Daily Mail, sebuah drone digunakan untuk merakam aksi cemas yang mengambil masa kira-kira 1 jam sebelum ditahan polis. Walaupun hotel itu tidak mengalami sebarang kerosakan, namun Urban tetap disaman kerana kesalahan menerbangkan drone di pusat bandar tanpa permit. Baru-baru ini tular sebuah video memaparkan beberapa orang kanak-kanak perempuan yang terpaksa meredam muara sungai untuk ke sekolah ketika kebanyakan kawasan di Indonesia mengaplikasikan pembelajaran dalam talian. Pelajar-pelajar di pedalaman Maluku terpaksa bersekolah seperti biasa. Rakaman video yang dimuat naik oleh Lisa Tanamal di Facebooknya itu mengundang rasa simpati netizen terutamanya kepada keselamatan pelajar-pelajar tersebut. Di India, seorang wanita maut selepas ditanam dengan najis lembu yang kononnya bertujuan untuk mengubati dirinya selepas dipatuk ular. Dalam video tersebut dapat dilihat kehadiran penduduk kampung yang melihat wanita itu dilumuri seluruh badan dengan najis lembu oleh suaminya. Namun akhirnya mati ketika upacara berkenaan berlangsung. Baik, dalam segmen B Diva, satu konsert yang menggandingkan hampir kesemua pemuzik asal kumpulan Wings akan diadakan pada 29 Ogos nanti bersempena 35 tahun penubuhan kumpulan rock terkemuka itu. Ia adalah hadiah istimewa buat peminat Wings yang turut teruja memandangkan konsert Wings Kita Merdeka ini akan diadakan secara maya sesuai dengan situasi semasa serta menjaga keselamatan peminat dalam dan luar negara. Menurut Datuk Awi, konsert ini bakal menjadi sebuah pengalaman yang hebat kerana ia merupakan konsert rock pertama yang boleh ditonton secara dalam talian susulan wabak pandemik COVID-19. Dan saya juga ingin mengaju. Ini global, ini benda ni worldwide. Mana-mana boleh menonton asalkan dia ada handphone dan ada apps tu kan. So saya tak nak target lah, tapi saya berdoa lah supaya biarlah ratusan ribu orang menonton ke, biarlah jutaan orang menonton ke, ya Allah, kita doakan saja. Kerana perkara mudah, letak depan, subscribe, jalan. Ataupun dia boleh tengok bersama dengan keluarga di rumah. Kalau dalam Malaysia ni ada 30 juta penduduk, 30 juta rumah ada, seorang satu tengok pun dah Konsert yang diadakan bersempena Hari Kebangsaan itu juga diadakan sebagai menghargai jasa wiranegara yang bekerja keras untuk memastikan keselamatan rakyat ketika dilanda wabak. Merdeka itu adalah semangat, semangat dan semangat berjuang. Kalau tak ada semangat, dia tak akan mendapat merdeka tu kan. Jadi apa yang kita nak bawa adalah dengan penampilan kita pada hari itu, dengan tenaga yang ada ni, insya-Allah, dengan persembahan dan sebagainya, dan dengan pesanan-pesanan tertentu, insya-Allah konsert ini, konsert alam maya ni yang satu-satunya berlaku di tanah air yang dibawa oleh Full Motion dengan Sonic Minds ni, insya-Allah bakal diteruskan dengan kalau dapat kita sambutan yang baguslah, insya-Allah. Tapi percayalah, inilah new norm ataupun style yang baru dalam kemelut kita menghadapi COVID ini yang tak tahu bila akan berakhirnya. So inilah style. Baik, dengan itu berita perdana edisi Ahad 9 Ogos berakhir di sini. Terima kasih kerana terus kekal bersama semua buletin kami di saluran berita RTM. Budayakan norma baru seperti yang telah dilancarkan oleh Perdana Menteri kita. Terus patuh SOP dan sentiasa pantau status kesihatan diri dan keluarga. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam hormat.